Assalamualaikum, selamat pagi. Dah lama tak jumpa kawan-kawan dekat JKN dan BKP. Ada daripada hospital tak? Kecuali Hussein seorang lah kan? Ada dia. Ada lagi? Okey lah. Dua orang daripada hospital lah. Sebab apa topik yang diberi pada saya ni sebenarnya lebih relevan kepada yang bertugas di hospital lah. Dan kalau yang bertugas di BKLP dan juga JKN ni sebagai information lah apa yang kami jalankan dekat hospital. Okay, apa yang saya cuba cover dalam topik ni, sebenarnya ada dua subtopik dalam topik yang diberi kepada saya lah. Yang first, disease role in MRI. Saya akan share apa yang dijalankan di luar negara. Saya ambil contoh daripada ACR dan juga apa yang kita jalankan dekat Malaysia lah. Praktis tu berbeza. Buat masa ni praktis tu masih berbeza lah. Dan yang kedua untuk safety culture, saya cover sikit lah. Sebab apa yang saya tengok daripada yang Dr. Fahayu present, kebanyakan insiden yang berlaku tu dia bukan disebabkan oleh masalah pada peralatan, pada mesin. Dia kebanyakan daripada human fault kan. Jadi safety culture tu kita boleh tengok sikit lah apa berkaitannya. Ini topik yang saya akan cover lah untuk hari ni. Nampak macam banyak tapi tak lah. Okey, saya nak tanya lah, sebabkan kebanyakan daripada luar hospital kan. Kalau you orang masuk hospital, contohlah masuk hospital nampak signage sebegini, contohlah signage ataupun pamphlet ni sebegini, apa yang you orang rasa? Maksudnya first impression, nampak ada gambar kata MR safety, danger, magnet is always on. Apa yang you orang faham? Sebagai orang di luar daripada ni lah, radiologi department kan, ada yang komen tak? Ke rasa, alah poster ke gambar je pun. Mesti ada untuk MRI. Tak ada kan? Sini ada? Sorok kat mana? Kat MRI. Aduh, adalah. Bolehlah share-share. Tapi kalau ada tapi kita tak pernah train nak pakai pun tak ada juga kan? Okay, ni CR Phantom PC121 yang worldwide lah, semua pakai Phantom ni. Ini sampel lah, sampel image macam mana dia nak set up. Dalam CR manual tu memang dia complete dengan method nak buat test. Dia memang share dalam tu. Siapa yang boleh rujuk, yang rajin nak study, boleh rujuk lah macam mana dia method nak buat CR Phantom punya test lah, gunakan CR Phantom. Dan last ni report yang perlu dibuat dan disubmit lah. Ini saya just tunjuk lah apa yang dibuat di bawah CR 2004, apa report yang perlu dihantar. Memang banyak lah. Cost, service call, kita tengok berapa SNR dia, posting, RF slide interference, software free display, sampai image pun kita tengok, physics kita tengok. Lepas tu dia kena submit lah dia punya summary, macam mana performance of the machine tu setiap tahun. Yang mana kalau you perasan kan, dekat Malaysia ni, di bawah KKM, kita ada setiap machine tu maintain by konsesi kan, konsesi. Dan konsesi biasanya dia akan panggil yang original manufacturer punya inilah engineer kan, dia akan buat test. Dan dia akan buat test setiap 3 bulan. Kalau you perasan lah, maintenance by yang original manufacturer punya engineer memang dia buat 3 bulan sekali akan buat lah. Tapi pernah jual tengok dia punya report. Report dia tu just simple report je. Dia check dari segi hardware dia main titik-titik je. Dia tak ada complete panggil apa, report yang comprehensive pun tak ada. Dan semua orang akan terima je report tu dan sign dan luluskan. Kita tak pernah tengok pun. Okey, ni di bawah ACR 2015 ni yang latest one lah. Yang mana dia ada penambahbaikan dari segi di bawah skop medical physicist tu dia ada tambahan tugas lah, responsibility yang terbaru dan tambah. Ni saya bahagi pada 4 juga. Yang first memang kaitan dengan performance evaluation ni annually kena buat, safety program assessment pun kena buat. Ada juga yang baseline, ini untuk mesin yang baru ataupun yang mesin yang kita tukar hardware ataupun software upgrade. Dan yang last, yang SCR 2004 tak ada part ni, tapi 2015 yang SCR memang dah ada purchase spec and acceptance testing. Maksudnya
penyediaan spek pun dah ada penglibatan medical physicist in-house lah, supaya pembelian mesin tu memang mengikut apa yang kita nak lah. Ni dia punya penerangan lah. Boleh tengok, saya tak delete yang bahagian teknologi sebab nak tunjuk yang ada certain test Raghav buat dan juga physicist dia buat, tapi dia punya kekerapan tu berbeza lah. Macam sini tengok kan, teknologi dia weekly dia kena buat test tu, weekly kena buat, and then dia hantar report, physicist kena verify, dan juga annually tu memang medical physicist kena buat lah. Ni dia buat SCR 2015. Dia buat safety program sebab tujuan ni kita nak minimize risk. Dia kena buat safety program untuk MRI, bukan hanya untuk performa of the machine, but include yang safety sekali lah, macam Dr. Ayu share kan. Kita kena ada satu program in-house untuk caterkan dengan safety, supaya tak berlaku ni lah insiden. Nanti saya akan share lah apa yang insiden yang pernah berlaku kat hospital saya lah. Okay, ni baseline measurement di bawah 2015 SCR still kena set baseline supaya kita tahu action limit. Sampai limit tu kita tahu mesin ni memang perlu dijalankan calibration ataupun perbaikan lah. Ni lastly yang berkaitan dengan purchase spec dan juga acceptance testing. Okay, next. Ini saya nak share based on saya punya pengalaman lah. Ni tak ada refer mana-mana, tapi ni memang totally daripada pengalaman saya sejak bertugas di Jabatan Radiologi lah sejak 2005. Ini yang dijalankan, apa yang in-house physicist jalankan buat masa ni. Kalau kita tengok macam dia sebenarnya the cycle of the machine tempat itu sendiri kan, daripada penyediaan spec, site work, and then involved dengan tender punya evaluation, installation process pun kita terlibat, macam acceptance testing, kita nak pastikan mesin tu yang kita terima, yang dipasang tu mengikut spek tender tersebut. Lepas tu develop the baseline, dia ada krik-krik sikit lah, betul kan. Lepas tu dia perform dia performance evaluation annually, dan juga dia commissioning and disposal. Yang safety program memang kita terlibat lah, tapi mostly kita terlibat melibatkan, kita provide training kepada staff lah kaitan dengan safety ya. Tapi saya yakin my colleague dekat hospital lain pun terlibat dengan semua except yang this one. Sebab ingat slide awal tadi kan saya share, to be qualified medical physicist or MRI scientist di bawah SCR, dia kena ada qualification, dia minimum qualification kan, dia kena ada kelulusan daripada sekian-sekian dan 3 years punya documented 3 years experience dia kena ada. Tapi di Malaysia punya untuk jadi sebagai, kita bagi pegawai sains fizik dalam KKM lah, pegawai sains fizik, kelayakan minimum yang perlu ada adalah degree fizik kan. Dia tak specialize, dia tak mention pun kelulusan fizik perubatan, tak ada. Kelulusan fizik kesihatan, tak ada. Sebab dia kita kelulusan, kita ambil kelulusan pelajar lepasan ijazah sarjana muda kan. Jadi kita tak boleh nak spesifik. Nak bekerja di hospital, dia kena ada kelayakan berkaitan dengan medical atau kesihatan, memang tak ada. So kita ambil lah mana-mana kelulusan yang ada, dan kita nampak trend yang sedia ada, sehingga yang pure fizik pun kita ada. Kita ada masuk dalam ni lah, dalam pelajar. Dia bukan satu isu besar. Sekiranya pelajar tu kalau dia extend kepada master, dia ambil master berkaitan dengan medical fizik, sepatutnya okey lah. Masih dia ada background medical before dia start service dalam environment hospital. Dia berbeza. Bila pure fizik mungkin dia susah sikit lah, tapi bergantung pada individu lah. Kalau dia bagus, dia boleh perform lah. Dan sebenarnya kita setakat pengetahuan dan pengalaman saya, kita belum sampai tahap nak jalankan yang saya bangkah tu, sehingga kita mampu nak kita panggil apa,
tools yang diperlukan untuk jalankan QC tu, lagi mana setiap center tu tak lengkap, tak boleh lah. Tapi selalunya kita tak boleh jadikan itu sebagai excuse, kan? Saya tak ada tool, dia tak boleh buat, tak boleh belajar, tak boleh lah. Macam Penang ada kan, kalau Penang Malaysia dengan hospital lain, kita dah ada test tool untuk ACR Phantom kan. Dan kita boleh start kumpul mana-mana Phantom atau test tool. Mungkin BKRP akan jadikan center dan semua hospital boleh share kan. Second one, whole training. Whole training ni mungkin kritikal sikit, sebab kita mungkin tercari-cari siapa yang ada kelayakan untuk mengajar in-house physician untuk buat training tu kan. Saya pun tak nampak lagi masa ni. Kalau kita nak belajar sendiri dengan engineer, mungkin ada setempat kita tak boleh kata semua topik tu kan. Mungkin boleh test yang simple, nak check kita panggil image quality based on Phantom yang daripada machine, daripada vendor tu sendiri mungkin boleh lah. Tapi untuk SCR, sebagai untuk standard kan, SCR Phantom mungkin tak boleh. Di Malaysia belum sampai tahap tu lagi lah. Tapi saya yakin yang BKRP mungkin ada plan, future plan kan. Dah nampak lah yang macam training hari ni pun dah kira salah satu kita panggil early step kan, first step ke arah tu. Tapi kalau boleh next time buat khusus cover sekali lah dengan Mrs. Hospital kan. Baru sampai. Ini dua orang ni kerja ini lah, untuk bantulah kita dekat perkhidmatan dekat di hospital. Okey, saya nak compare lah 2004, 2015 dan di Malaysia. Ada kala-kala saya highlight colour kan, macam kuning tu memang ada lah. Kat Malaysia kita dah memang buat lah untuk acceptance testing. Kita tak buat tau, kita terlibat. Dia berbeza dengan buat dengan terlibat. Lepas tu macam hijau kan, bila saya ada 2015 dia dah start dengan purchase spec. Untuk Malaysia kita dah buat lah, kita terlibat. Macam baseline pun kita terlibat. Tapi yang sector blogging kita terlibat cuma yang untuk yang performance evolution di Malaysia tu kita masih dalam kita boleh start merangkak lagi lah, baru nak start lah. Okey, ni safety culture saya cover sikit lah, sebab topik ni kira antara yang unik sikit lah. Kita biasa sebut tentang MR safety kan, tapi kita sebut MR safety culture. Mungkin ada yang tersilap faham apa maksud culture tu. Safety culture, what's the meaning of culture? Seperti culture kan, apa culture? Dalam bahasa Melayu culture is budaya kan, budaya keselamatan, MRI. Okay. Gambar yang sama, kalau betul lah seseorang itu dia apply ataupun dia dah terbiasa dengan safety culture tu, bila dia tengok benda ni, dia tahu masih ada something yang bahaya, dengan warna merah, dengan signage besar, signage betul-betul depan pintu, dengan tali, dengan yang kita panggil apa, yang stop besar ni kan. Kalau dia dah dalam diri dia ada safety culture, dia akan alert. Itu tujuan signage culture. Untuk takrifan, safety culture ni dia tak ada yang standard definition, tak ada. Tapi safety culture ni dia start wujud apabila berlaku yang insiden dekat Chernobyl tu lah. Semua tahu kan, kalau yang fizik ni mesti tahulah yang insiden dekat Chernobyl tu. Start daripada situ, IAEA secara tidak sengaja dia menggunakan term safety culture. Maksudnya dia nak tengok perkaitan safety dengan culture orang yang terlibat dalam insiden. Daripada tarikh tu lah, barulah penggunaan word culture tu diguna pakai. Sehingga yang sekarang kita tengok safety culture, security culture, memang dia perlu tengok aspek culture tu sendiri, bukan setakat safety secara umum. Dia kena tengok culture. Yang bawah ni, di bawah SSE, dia sebut the safety culture is the product of individual dan juga group values, attitude, perception, competencies and pattern of behavior. Keseluruhan ayat tu menyatakan tentang orang, sifat dia, apa yang dia rasa, apa attitude dia. Dia tak sebut tentang machine pun kat sini, culture. Dia sebut tentang manusia, human. Inilah bentuk grafik lah saya nak tunjuk. Bila dah ada safety culture tu, dia akan contribute kepada
safety dekat tempat tu. Sebab this one, everything yang terlibat dalam aspek ni sebut MR services kan, dia punya task, work process ke, management system ke, equipment dan facility ataupun environment tu, dia sebenarnya setiap satu perkara tu dia melibatkan human factor. Kalau salah satu aspek tu, dia punya human factor tu lag ataupun lalai, dia akan contribute kepada insiden. Sebab manusia sentiasa lupa. Ini saya suruh gambar ni. The thickness of a wall is less important than the will to defend it. Gambar ni menggambarkan, kalau semua orang boleh visualize kan, satu istana, dalam tu istana kan, lepas tu ada pagar, ada dinding besar kan, sebagai pagar lah. Setebal mana atau setinggi mana pun dinding yang melindungi istana tu, dia tidak membawa apa-apa makna pun sekiranya yang orang dalam kawasan tu tak ada keinginan untuk protect pun. Kalau ikut gambar dia kan, kalau yang orang kat dalam tu dia macam biar dia orang luar masuk, so no point. Dia punya security, dia punya sistem keselamatan canggih mana pun, tapi kalau orang dalam tu buat tak tahu je kan, memang akan berlaku ni lah masalah insiden. Okey, ini ada satu yang soalan tentang yang Husin tanya tadi kan, ada tak pregnant patient kan, dia kalau dalam yang ini kita panggil National Radiology Services, di bawah perkhidmatan radiologi, di bawah bahagian perkembangan perubatan, kita cuba masukkan certain point berkaitan dengan safety dalam kita punya polisi perkhidmatan ni untuk semualah, general ke, city ke, atau memang kita kata include MR safety, kita cuba masukkan. Memang kita dah sebutlah apa yang perlu apa yang boleh dibuat, apa yang kita pastikan tidak dibuat. Macam contohnya poin yang bawah ni kan, no unauthorized individual shall be allowed into the medic room. Maksudnya apa? Ini praktis tau. Sepatutnya setiap individu nak step kaki masuk dekat kawasan MRI tu, dia kena melalui tapisan. Sepatutnya, ini memang sepatutnya. You pernah tengok tak cleaner kita masuk bilik MRI, pernah ada orang tapis? Pernah. Sedangkan kita tak tahu pun apa yang selalu kita ni cleaner kat hospital kerajaan kan, kita akan hire third party, selalunya orang warga je lah, warga asing kan, orang asing daripada Indonesia ke, ataupun daripada negara India, warga India ke. Tak ada seorang pun yang pernah ditapis. Dia masuk ikut suka dia. Kalau kita tak train, kalau kita tak alert, kita tak train orang-orang sebegini, dia boleh mewujudkan risiko untuk kemalangan. Yang kedua, contoh yang 53.5, healthcare staff from other department or relative yang sama dengan patient. Salah satu keperluan sepatutnya setiap staf di luar perjabatan radiologi dan juga individu yang meneman pesakit, yang accompany pesakit, sepatutnya kita tapis juga. Tadi ada doktor ada present pasal yang zon 1, 2, 3, 4 tak? Macam mana? Tak ada kan? Zon 1, 2, 3 ada yang next speaker berkaitan tu, ada kan? Untuk yang next speaker yang cover topik tu kan? Okay, nanti you all pasti kau faham lah. Pasal esok yang topik ada zon 1, zon 2, 3, 4 kan. Benda tu sebenarnya kritikal sebab setiap zon tu dia ada had dia masing-masing, dia ada keperluan masing-masing. Kalau zon 1 memang tak masalah lah, itu memang zon open lah untuk patient ke, untuk orang-orang. Tapi start zon 2, di mana zon 2 tu adalah tempat yang paling kritikal untuk kita pastikan yang first tapisan tu berlaku kat situ sebelum yang mana-mana individu tu nak masuk ke zon 3. Orang dah terlepas ke zon 3, selalunya akan berlaku kemalangan kalau dia tak alert. Dan ni nak cerita yang berlaku dekat Sani Hospital lah. Saya tak nak mention hospital apa, hospital mana, sebab tengah record tu, tengah live tu. Tempat saya bertugas, walaupun saya bertugas kat situ, tapi berlaku juga kemalangan. Yang mana apabila ada staff daripada ward
Ini katakan patient tu baby kan, untuk buat apa ni, MRI lah. Baby tu atas baby cot. Baby cot tahu kan? Kita letak baby tu. Dan baby cot letak atas troli. Troli daripada besi kan. Troli besi kan. Dia bawa masuk, kita punya yang malangnya di hospital tersebut, kita tak boleh nak wujudkan 4 zon. Sebab setup hospital tu dah dibina pada tahun 2002. Waktu tu tak ada keperluan, tak ada syarat untuk wujudkan 4 zon waktu tu. So kita ada 3 zon je. Zon 1, zon 2, zon 2 dengan zon 3 di share dengan zon 4 dalam bilik tu lah. So apa yang berlaku, zon 1 tak ada masalah. Bila masuk zon 2, kita tak ada sistem untuk blok siapa-siapa masuk. Kita cuma ada pintu. Pintu tu yang jenis swing door, tak ada lock. Memang tak ada lock, swing door saja. Dia tak ada sistem yang nak orang nak masuk, orang dalam kena tolong buka, memang tak ada. Siapa-siapa bebas masuk lah. Just swing door boleh masuk. Bila waktu tu ada sebut dia tayu, sepatutnya ada 2 orang staf petugas. Patutnya lah yang MRI. Tapi tak. Di hospital kerajaan biasanya 2. Ada keadaan seorang. Ini memang berlaku. Sebabnya sukar untuk letak 2 orang radiographer petugas pada satu masa di MRI. Sebab masih ada banyak lagi yang tempat yang perlu ada staf kan. Ada keadaan waktu tu memang malang lah. Walaupun 2, waktu tu memang in roster memang ada 2 orang. Tapi yang seorang ni terpaksa ditarik untuk cover kes lain. Maksud buat general x-ray lah. Dia kena cover dekat bilik general. So tinggal seorang. Seorang ni walaupun dia senior, tapi dia seorang. Bila dia seorang, bila buat proses, patient datang bersama dengan staff daripada ward kan, datang ke tempat tu, dia tanya, okay, dia first refer memang dah attend dah patient tu dekat luar. Masa zon 1 di luar pintu kan. Tapi dia waktu tu dia attend untuk confirmkan nama patient, nama baby kan. So dia kata, okay, nama baby sekian-sekian. Dia masuk dalam, dia masuk dekat konsol, dia nak register dekat dia punya konsol lah. Waktu tu dia ada register di konsol dalam bilik control room. Yang staff yang bawa baby ni just tolak masuk lah. Tolak masuk. Sebab bila jarak tu dekat je. Contoh ni swing door. Meja nombor 2 tu dah masuk bilik MRI. Pintu masuk ke MRI kan. Jadi just tolak dah lah. Pintu dia straight je. Swing door sini, tu pintu MRI. Dia just tolak, masuk. Masuk tu memang yang telah jangka lah. Bila masuk tu, bawah tu besi kan. Troli tu memang besi. Magnet lah menarik besi tu, troli tu. Yang tu dah melekat kepada mesin. Yang baby cot tu terbalik, baby memang jatuh directly kepada ni lah, lantai lah. Baby tu jatuh atas lantai. Tapi nasib lantai dekat hospital ni dia vinyl kan. Dia vinyl. Dia tak adalah, luckily dia tak jatuh direct kepala. Dia jatuh badan tu. Memang insiden ni berlaku. Memang kita buat insiden reporting lah semua tu. Bila kita buat siasatan, memang yang staff yang bawa tu, dia tak alert pun yang MRI ni bahaya. Dia tak tahu pun yang dia perlu ditapis. Dia tak tahu pun yang troli besi tak boleh dia bawa masuk. Dan yang staff yang bertugas radiographer tu, dia terlepas bukan sebab dia lalai, tapi sebab dia terpaksa masuk sekejap. Mungkin dalam 10-15 saat saja masuk, dia terlepas pandang orang tu terus tolak. Itu yang kejadian berlaku lah. Yang ada kejadian lain yang kebiasaannya kat hospital kerajaan ni, walaupun kita buat report tu tak boleh tak keluar daripada fasiliti. That's why tak ada database di Malaysia. Dan BKFP pun tak ada keperluan untuk report mana insiden dekat MRI. Tak ada kan? Ada tak keperluan BKFP untuk hospital submit report insiden MRI? Ada tak? Setakat ni belum lagi. Ada kan? That's why. Database takkan ada di Malaysia sahaja mana tak ada keperluan untuk submit. Jadi kita just simpan seorang. Kita just baru bagi tahu, kita share lah daftar sekian-sekian. Australia pun ada sebenarnya, tapi kita orang just saya diam-diam. Cuma boleh tanya Cik Azwin, contoh kalau BKRP lepas ni nak minta yang setiap laporan kemalangan tu daripada hospital, di peringkat hospital dia ada halangan tak ataupun kekangan tak? Kalau ada arahan, kena. Boleh bagilah kan? Nak tak nak memang kena submit lah. Kalau dia orang nak minta 10 tahun lepas pun, aslinya tak ada isu pun.
Boleh minta lah kan. semua nak create, contoh nak create database kan. Kena ni lah. Tapi arahan lah. Arahan patutnya pengarah hospital memang akan ni lah, terpaksa lah. Dan jabatan pun kena submit lah. Tapi selagi mana tak ada arahan tu, memang kita keep silent. Kalau berlaku. Cuma belum melibatkan kematian lah. Tapi anytime, kalau nasib tak baik, memang akan berlaku lah. Memang akan berlaku. Itu contoh lah. Satu lah, tapi sebenarnya 3 accident lakukan dekat hospital tersebut lah. Tapi tak nak share yang lain. Okay. Ni ada sebut lah yang tentang pregnant, yang Husin tanya tadi kan. Sebenarnya dalam yang polisi ni kita ada sebut tentang pregnant personal yang accompany patient lah, yang tak boleh berada dalam bilik ketika scanning, itu saja. Tapi untuk yang patient yang pregnant memang kita tak ada kes dia dalam yang polisi yang ni lah. Mungkin akan datang kita akan buat penambahbaikan ke tu kemudian. Okey, ini contoh yang nak share lah. Saya tak dapat borang yang cantik, saya dapat yang screenshot ni lah. Ini di mana checklist di hospital Kelang staff untuk patient. Untuk patient, sebelum patient masuk kan, kita akan tapis, kita akan check perlu diisi checklist, consent form Tapi sebenarnya satu form lagi, tapi saya tak dapat nak cari sebab saya tak masuk office minggu kan. Tak dapat nak cari form tu yang checklist untuk staff dan public. Dia ada satu lagi form. Saya tak masuk hospital lain macam mana sebab kita tak ada standard. Kita tak ada standard form. Maksudnya KKM tak ada, KKM juga kan, KKM dah salah, tak ada standard untuk semua hospital. Kena ada form untuk tapisan orang awam dan juga yang staff daripada jabatan lain atau buat. Dia tak ada standard. So pulang pada hospital masing untuk sediakan. Tapi sebenarnya memang ada form tu. Maknanya semua staff yang nak masuk tu, dia kena isi dulu consent form tu. Dia kena declare dulu. Dia memang tak ada masalah atau ada masalah. Dia memang kena ada. Tapi kat Malaysia kita belum wajib benda tu. Jadi kita ni lah, memang terlepas lah benda tu. Tapi saya tak dapat share, minta maaf lah. Okay, ni 10 tips of best practices. Ada 10 tips yang ni lah kita boleh apply untuk safety culture. Yang first point tu yang best lah. Environmental accident are largely preventable. Sebab tengok ayat last kali tu, bukan kebakaran berlaku bukan sebab mesin tu, bukan sebab peralatan, tapi sebabkan oleh lack of vigilance and training of personnel. Training, yes, kita memang provide training. Setiap tahun biasanya hospital akan provide training. Kita cater sekali dengan isu safety ini, memang kita ada buat. Tapi lack of vigilance, kita tak mampu nak handle. Sebab itu bergantung pada individu masing-masing kan? Dia tahu bahaya, tapi kadang-kadang satu mungkin dia terlupa. Kadang dia rasa, alah selama ni aku masuk tak apa pun. Biasa kan, terdengar, alah selama tak pernah berlaku apa-apa pun, sebab tak kena lagi kan. Okay, yang kedua, lack of emergency radiation MRI doesn't mean 100% safe. Sebab kadang kalau yang staff di luar radiologi ni, dia anggap MRI ni macam X-ray yang lain, macam CT scan kan. Dia anggap radiation. Tapi bila kita mana ada radiation? So bila kita sebut ayat mana ada radiation, tak ada radiation, dia orang rasa tak bahaya lah, tak ada bahaya kan, sebab tak ada radiation kan. Tapi dia terlupa yang magnet ni dia ada risk dia sendiri. Bentuk mesin macam sama yang CT scan kan, tapi dia ada risk sendiri berkaitan dengan magnet lah. Okay, yang ketiga, follow the sign. Sebab tu saya mention pada awal tadi, signage is very important. Sebab kita tak ada cara nak, kita tak mampu nak pesan secara, kita panggil apa, nak cakap berdepan dengan staff ke dengan patient, tak boleh. So signage is the most important dan yang indikator yang terawal yang boleh alert orang lain, walaupun ada yang mengabaikan lah. Okay, yang keempat, ongoing training. Memang kita saya yakin setiap hospital memang kita provide training berkaitan dengan safety MRI. Dan yang sayangnya, saya 15 tahun bekerja dekat hospital kan, setiap kali saya buat training, kita provide training ataupun talk yang penglibatan daripada staff, kategori staff yang terlibat biasanya adalah attendant, nurses, matron dengan sister pun kadang-kadang je yang akan terlibat. Kita punya MA pun kadang-kadang yang terlibat. Tapi yang sedihnya, doktor, saya biasa sawang, orang kan.
kita nak target tu dulu sebenarnya, sebab dia yang akan attend patient biasanya. Yang low, yang kategori yang lain tu kadang-kadang dia cepat bertukar kan. Kita train orang ni, bulan depan dia bertukar department lain. Kita tak mampu lagi nak cater semua kategori jawatan tu. Sebab tu dah punya insiden lah. Next, safety start with screening. Yang saya sebut tadi lah, screening. How to screen? Tak ada cara lain. Satu, menggunakan borang lah, secara manually menggunakan borang. Tanya kita akan tanya tanda-tanda, verify auto okey, baru kita akan lepaskan masuk ke zon 3. Ingat maksudnya screen tu berlaku kat zon 2, bukan di zon 3. Kalau macam hospital saya tu dah zon 2 dengan 3 share kan, tak ada buat apalah. Tak ada buat apalah. Memang harapnya yang next projek pergantian mesin MRI ni kita mampu untuk wujudkan 4 zon lah. Dan kedua, selain yang borang secara manual tu adalah yang kita panggil apa, metal detector. Itu memang kena, sepatutnya semua center ada. Tapi ni tapi lah, hospital kerajaan yang lama-lama ni, binaan lama ni, dia tak ada punya jenis yang apa, metal detector yang dekat kat pintu. Memang tak ada. 100% depend on kita punya handheld magnet detector. Dah lah satu je, tak maintain, bateri tak ada. Saya kalau you all pergi lawatan kan, macam JKF aku buat lawatan kan, kadang-kadang kalau rajin pergilah singgah hospital, tanya dia, ada tak metal detector? Ada, mana tu parking, bateri tak ada. Saya tak pernah pakai, tanyalah staff, pandai pakai, ada tak pandai pakai pun. Okay, next, 6, projectile are not the only risk. Biasa kita dengar yang kita maklum projectile punya insiden, itu memang kita dapat kaitkan dengan jelas lah. Tapi macam Dr. Fayu explain tadi, dia banyak lagi. Tentang heat, yang heat yang kadang kita tak nampak pun, tapi patient dia terima. Contoh yang saya nak bagi lah, dekat hospital kerajaan kita memang pastikan semua patient yang nak buat MRI tu kita tukar pakaian kan, kita bagi dia patient gown. Tapi ada keadaan sebenarnya, tapi ini tak melibatkan insiden daripada patient tu, tapi melibatkan kepada image quality lah. Sebab ada certain pakaian yang gown yang dibekalkan oleh konsesi tu, dia contribute kepada macam kita dekat hospital saya tu, bila dia scan pakai patient gown tu, dia ada artifact pada image tu. Maksudnya pakaian tu dia dah tukar semua termasuk pakaian dalam dah tukar. Pakaian yang dipakai tu adalah pakaian yang dibekalkan oleh konsesi, still contribute kepada ni sebut tadi artifact memang ada. Bila kita argue kepada konsesi dia betul okey, dia terima daripada syarikat pembekal gown tu kan, pakaian tu. Saya sampai siasat sendiri, saya terpaksa tanya sendiri dengan syarikat konsesi, dia submit satu macam report menyatakan pakaian yang dibekalkan tidak menjejaskan image kepada MRI. Dia siap ada report lagi, dia kata. Tapi bila kita test memang ada, tapi kita dapat buktikan yang 100% artifact tu berpunca daripada pakaian. Sebab kita test daripada beberapa helai pakaian yang sama, bukan semua, ada beberapa saja yang akan memberi kesan kepada artifact. Dia tu simple kan, dia tak akan contribute kepada insiden lah, tapi pada image quality bila ada artifact terpaksa rescreen pada patient, kita menjejaskan itu perkhidmatan lah. Tapi benda-benda yang simple tu kadang macam yang Dr. Fayu share tu, dia menyebabkan insiden kan, pakaian sampai ada skin burn kan. Tapi kita yang tu memang kita dah boleh eliminate, tapi yang image quality artifact tu yang berlaku lah. Okay, next, be hyper vigilant during emergencies. Ni kadang kita tak boleh nak train, sebab insiden jarang berlaku. Tapi semua radiographer yang in charge MRI, dia dah maklum kalau berlaku insiden, first button yang kita tekan adalah crash button kan. Maksudnya radiographer dia lebih ni lah, dia maklum. Tapi once tekan dia crash button, dia punya memang kita akan demagnetize dia magnet. Okey, tapi dia kena fikir juga apa risikonya pada dia ada satu lagi kita panggil risiko kepada environment tu sendiri. Sebab kalau berlakunya demagnetize, magnet tu
helium akan vaporize. Tapi tak semua orang ada pengalaman kot. Bila vaporize, piping yang membawa keluar helium punya gas tu, kalau dia ada leak, dia akan masuk dalam bilik MRI, dia akan contribute kepada high level of oxygen dalam bilik MRI tu. Tak berlaku lagi lah, tapi dia ada risk kat situ lah. Yang kedua adalah waktu dia buat quench tu, pressure inside the gantry tu dalam bilik MRI tu dia akan tinggi. Kalau you perasan, kebanyakan design bilik MRI sedia ada, pintu tu, bukaan pintu tu dia sweep bilik MRI, dia swing ke dalam. Ketika you tengoklah, dia swing ke dalam. Sebenarnya dia contribute kepada risiko staff atau patient stuck dalam bilik tu kalau waktu quench. Jadi dia tak nampak berlaku sebab kita mungkin tak ada lagi database benda tu. Bila inside the room tu dia punya pressure, high pressure, compare dengan luar, pintu tu yang jenis buka dalam, dia akan stuck. Orang dalam tak boleh buka pun. Dia ada risk kat situ, tapi orang tu tak perasan lah. That's why design baru MRI room, saya tak pasti dah yang next speaker, yang speaker yang kata topik ni akan balon ke tak. Kita dah start untuk alert kepada yang nak buat design tu supaya pintu tu jenis buka keluar. Kalau berlakunya sebenarnya quench waktu tu, pressure tu sendiri automatik akan tolak pintu buka, supaya orang kat dalam tu boleh keluar daripada bilik tersebut lah. Jadi kita cakap apa, kita risau pada waktu kalau berlakunya kebakaran. Contohlah kebakaran kan, waktu kebakaran biasanya kita akan quenchkan magnet tu. Tapi kalau ada staff atau patient dalam bilik tu, memang dia akan start dalam tu dan terbakar sekali lah. Dia ada risiko, benda ni memang ada risiko lah. Yang kedua, yang untuk vaporize, kira satu daripada dia punya gas tu, dia masuk dalam tu menyebabkan pesakit dan staff dalam bilik akan lemas. Yang kedua, yang kebakaran lah, dia akan start dan dia akan terbakar sekali lah kalau berlaku kebakaran lah. Sebab tu kena quench, not to quench ni dari bafu atau dia dari balik lah. Dah lah nak ganti tu, nak refill balik, kena sediakan pertukaran dalam 50-60 ribu kan untuk ni refill balik dia. Promote just culture. Culture kan, culture individu punya attitude yang sukar untuk diubah lah. Tapi tak nak memang kita kena provide training. Biasa kita kena alert kepada staff. Kalau yang jenis degil ni memang susah lah. Last, review your entire MRI. Ini yang sepatutnya kita akan review lah, di tingkat lokal, jabatan juga hospital. Kalau ada insiden, kita buat proper report dan submit pada pihak berkuasa sepatutnya lah. Ini akan datang, mungkin kita akan ke arah itu lah. Ini kita slide. Ini biasa kita tengok, tapi yang pergi ke MRI esok tu kena dah nampak perkataan always on. Tapi ada juga yang tak faham masuk always on ni. Kalau kita sebut always on, shutdown machine on ke off? Shutdown machine, magnet on ke off? On tak on? Ada yang kata kita shutdown the machine, magnet tu off. Ada tak? Tu angkat tangan, kita nak pergi lempang. MRI lain tau, MRI tak sama macam CT scan kan, ataupun general X-ray. Kalau CT scan, general X-ray, kita shutdown the machine, kita tekan lebat tu memang tak ada keluar X-ray apa-apa kan. Clear cut. Tapi MRI, you shutdown the machine, magnet tu stay on. Dia still kena patuh kepada SOP untuk safety tu, still kena patuh. Except kalau kita tekan yang button quench, yes, lepas tu dah demagnetize, memang tak ada magnet lah, memang tak tarikan. Itu the only one. Tapi itulah bersedia lah dengan gantian 60,000 tu. Okay, summary. Ini saya claim dan saya percaya yang MP medical medicine dekat hospital kerajaan ni memang terlibat lah dengan staff lain untuk provide MRI services. Tapi kita masih belum mampu untuk provide yang kata dengan QC test. In-house physicians masih belum mampu lah, disebabkan oleh
saya punya alasan lah, QC test tu tak cukup, medical training yang kita tak ada lagi lah promotion ni. Dan safety culture mostly related to human. Ini tak dapat dinafikan. Memang kalau human memang kita susah nak ubah, sikap manusia memang kita susah nak ubah, hampir mustahil ubah lah. Tapi nak tak nak kita kena still give training kan, peringatan dan denda lah kalau perlu lah. More accident, lack of vigilance memang berlaku, masuk dekat hostel saya pun disebabkan oleh staff. Tapi kita tak mampu nak jatuh hukum. Tak boleh. Hostel kerajaan ni kita tak boleh nak jatuh hukum. Okay, signage is very important in my safety. Ni saya tekankan yang MRI is always on. Kena ingatlah benda ni. Always on bukan yang maksudnya mesin tu on off, tapi magnet sendiri sentiasa ada. Kecuali kalau kita tekan crash button lah. Okay, ini saya punya QR code untuk slide ni, siapa nak boleh ambil lah. Percuma, tak ada charge apa-apa. Ya, ada apa-apa soalan tak? Soalan yang mencabar. Soalan pertama. Banyak soalan. Tak nak jawab boleh tak? Ada dua soalan. Ada dua soalan. Pertama sekali ialah tentang apa tu quench ni. Adakah faktor human error quench? Maksudnya kedudukan button tu aku boleh tekan ke? Ini pernah berlaku ni kes ni. Pertama. Okey. Ataupun yang kedua, faktor quench ni adalah machine punya problem. Ada a certain time dia dah hold ke apa ke, dia menyebabkan quench tu berlaku sendiri. Okey, yang pertama. Yang kedua ni ialah saya jawab soalan entrance. Saya jawab soalan tu dulu lah. Tunggu tunggu kan. Saya nak bagi berdiri. Okey, saya tahu sebab pernah berlaku dekat STA kan? STA ke pasal yang berlaku tu kan? Pernah berlaku satu hospital. Tak payah mention. Tak faham. Tak faham. Apa quest tu berlaku tapi tak ada orang berlaku. Wah, itulah. User claim dia automatic quest. Tapi bila kita ada siasatan, saya tak pasti dia punya hasil siasatan, tapi dia hanya ada dua kemungkinan je. Satu, sama ada human error, sengaja tekan kan, atau kedua memang ada problem dengan magnet tu sendirilah, button tu sendirilah. Saya tak tahu apa hasil dia, hasil siasatan tu saya tak tahu. Cumanya dia hanya ada dua kemungkinan je yang quest tu akan berlaku. Yang pertama memang machine problem, contribute kepada yang button tu lah. Yang kedua human lah. Tapi yang saya dapat cerita sebenarnya human, yang kes tu human dia, tapi tak ada orang nak mengaku lah benda tu. Dia macam mana, bila manusia nak kena panik kan, bila dah punya insiden, dia kena panik, dia dah diajar untuk tekan crash button, dia crash button lah. Tapi konsesi dah tak tahu, konsesi tak nak langgar kan, kes tu konsesi tak nak langgar, so hospital terpaksa bear the cost untuk repair lah. Tapi sebenarnya teknologi baru MRI yang baru-baru nanti, ada certain vendor, ada certain model, dia punya quench tu tak melibatkan helium. Sebenarnya sudah ada certain model, dia punya helium liquid untuk MRI tu dia tak sebanyak macam sekarang. Yang standard dalam 1000 liter je tu standard lah, 1000 liter helium liquid untuk sistem penyuntikan MRI kan. Tapi ada certain vendor, brand boleh kau sebut kan, Philips punya brand, dia claim dia hanya ada 7 liter helium saja untuk mesin dia. Once dia nak quench, dia tak melibatkan vaporize helium tu, sebab helium liquid tu dah embedded dalam sistem tu sendiri, dalam mengelilingi magnet tu. So dia dah embedded, dia tak ada cara nak release. Dan dia claim untuk model tu tak perlu ada piping untuk helium, nak release helium, tak perlu. Dan dia nak mesin tu nak ramp up semula. Ramp up maksudnya kita nak magnetize balik magnet tu, tak perlukan banyak tindakan. Dia just mulakan dia punya komputer, laptop, connect to the system, tekan satu button, terus terpanggil dia ramp up balik. Sampai maksudnya teknologi sekarang ni dia tak bergantung sangat dengan helium tu lah. Tapi ada certain vendor yang lain tu dia mesti pakai helium, mesti guna sistem yang sama macam sedia lah. Untuk sang tamu rasa okey kan. Yang kedua
Yang kedua ni tentang fixed metal detector pada entrance kan. Dia ada daily punya apa tu, macam mana untuk assurance benda tu working ke. Macam mana kita nak realise metal detector tu dah tak working ke gitu. Ada tak? Itu sebab itulah sekarang kita tak ada standard. Saya sebenarnya macam kita kat hospital ni, kita hanya bergantung sepenuhnya kepada alat tu lah kalau ada kan. Jadi kalau tak boleh tak fungsi bergantung lah. Kalau dapat detect, kita confident, kita hanya bergantung kepada apa ni, kalau macam waktu maintenance benda tu tak ada pun dalam report. Maksudnya tak ada maintenance untuk metal detector yang kita pasang kat tu, memang tak ada lah. Maksudnya konsesi yang tu dia buat maintenance hanya untuk mesin kan, mesin. Tapi benda tu dia tak kata pun, memang tak ada. Tapi nak bergantung, nak pastikan benda tu boleh tak fungsi, memang in-house punya staff memang kena ni lah, check lah, itu je. Kita tak cara, kita tak ada standard lagi. Hopefully kalau BKRP dah ada satu hal tuju nak ke arah safety point makra ni, kita kena start lah untuk pastikan benda tu wajib di maintain ke. Terpulang lah pada BKRP sendiri kan. BKM pun kena ada alert lah. Kita mesti nak standby dengan mic. Dalam FDA report pun ada mention about the spontaneous quenching tu, because of the failure of the PC tu, because of the pressure high in cooler head. Okay, jadi boleh terjadi. So investigation kena tengoklah. Betul kali yang dulu metal detector dekat HPPM dia ada metal detector mounted in the wall, still baru, tapi kita orang tak depend sangat pada situ. Sebab kadang-kadang lampu yang dia tunjuk tu merah, hijau tak sama. Tak apa, kadang kita tak ada metal tapi ada merah. Itu yang agak tricky sikit, sampai service engineer dia datang yang betulkan balik dia punya frequency range of the distance of kat mana kita ada, kita punya badan yang ada metal dengan kita punya detector tu. So dia agak susah jugalah. Betul. Yang quench tu macam kali mesin semua dia ada link kepada manufacturer, engineer. Kalau dia ada pressure tinggi, engineer dia dah tahu sebelum user lagi. Dia akan call, dia beritahu ada something wrong, cold head, something problem. Salah satu sebab yang boleh jadi yang tak sengaja quench, sebab tak ada electric namun tak buat. Jadi dia punya pressure dia boleh naik dan dia boleh menyebabkan quench. Satu lagi problem mungkin sebab cold head ada problem. Cold head ni kena tukar setiap berapa tahun. Biasa maksimum pun 5 tahun dia cold head tahan. Function cold head ni dia nak dia nak tukar gas helium tu kepada cair. Jadi kalau dia cold head tu something wrong, dia tak boleh tukar kepada cair. Pressure gas helium tu dia tinggi. Jadi dia terpaksa release. Sebab tu salah satu sebab dia boleh jadi quench yang tak sengaja. Dan quench ni kalau button tu sepatutnya tekan kalau ada life threatening. Kalau tak ada life threatening, dia sepatutnya kita guna cara lain lah sebelum. Ataupun contohnya ada besi melekat kan, dia tak spesial quench. Sebenarnya kita boleh call engineer, kita panggil engineer, dia boleh ramp down scanning tu without quench. Tak perlu quench pun, dia boleh bawa alat dia boleh turunkan dia punya current tu. Jadi magnet tu turun sikit, dia boleh tarik. Itu solution yang terbaik lah kalau not life threatening. Tapi kalau life threatening tu dia terpaksa lah, terpaksa kita tekan butang tu. Macam saya cakap lah, quench ni macam kita naik jet, nak jatuh terpaksa lah. Kalau kita tak tekan tu, kalau kita tak eject mati kan. Itulah dia punya analogi dia quench. Lepas tu biasa butang quench ni ada kunci. Kemudian nak tekan butang tu kena buka kunci dulu, kena make sure kunci benda tu. Lagi satu pasal QC kan. QC dan kali QM memang kena buat weekly dan annually. Semua machine kena buat QC. Jadi yang expert kat QM tu Syarizan, dia memang practice, dia memang buat sendiri. Dia
Jadi kalau KKM nak buat course, boleh jemput Syarizal lah. Benar Syarizal kan? Dia memang expert, dan dia pun memang kalau bagi presentation memang bagus je. Hari ni Syarizal ada dekat Semabuluh kena buat training QC NGO dengan Peluh tu. Patut saya kena attend sana juga ni. Hussein, soalan? Saya nak tanya satu soalan, takut lupa dekat saya. Berkenaan aku ialah yang QC untuk fizisis di hospital KKM memang tak buat kan. Kami dekat HSA pun memang tak jalankan lah QC tu. Cuma yang sesuai aku ialah yang tu. Cuma yang satu lagi berkenaan dengan baseline tu, yang Cik Azwin cakap tu, yang fizisis develop baseline untuk MRI tu, kurang faham sikit baseline. Boleh explain sikit tak? Ada dalam slide. Tapi saya tak go through tadi. Saya just paparkan je. Ada berapa minit lagi ya? Lama lagi tak? Seminit. Seminit saja. Dia bawa ICR 2015. Dia ada satu checklist yang untuk ini Isman. Dia sebenarnya baseline tu dia kena, benda yang kita buat annually, nak test annually tu, itu yang kita kena create baseline. Macam ni lah Hussein, nanti download yang SCR 2015. Memang ada complete yang tu. Dia ada satu, saya tak masuk dalam ni, dia punya complete baseline test apa yang perlu. Dia ada satu page tu, memang ada complete baseline tu, nak check apa, method dia pun sekali ada dalam tu. Method yang dia akan check. Saya tak go through betul masa saya buat slide ni, cuma dia mention bahawa untuk sistem frekuensi ni apa dia punya reading. Lepas tu dia ambil purata, benda tu jadikan sebagai baseline. Dia ada. Saya nak cerita secara teknikal pun rasa tak boleh buat kat sini. Nanti kita review benda yang sama-sama kita tengoklah SCR 2015. Memang dia ada benda tu, dan dia siap ada method dia sekali nak buat macam mana. Tu yang menariknya SCR 2015 lah. Dia memang sangat membantu kalau kita nak start untuk clinical dia QC. MRI dia dah ada. Kita dah ada satu reference lah. Semua saya tak boleh nak present kat sini lah. Kita akan discuss di ni lah. Kita boleh batas sendiri ya. Boleh ya? Kalau buat dulu kat Johor pun kita boleh buat sama-sama dulu ni. Nak pergi Johor, Azlan ada. Azlan expert MRI apa? Masa dekat Penang. Dia saja senyap lah. Sebab tu Phantom dia sorok. Sebab dia. Ya, kalau ada persoalan lain kita boleh sembang dekat luar. Atau boleh contact saya bila masa lah. Tak ada masalah sebab kita semua pegawai saya visit kan. Ya. Itu saja untuk masa ini. Kalau ada salah silap tu atas kelemahan saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Azwin. Cuma banyak persoalan yang di-highlight lah oleh Cik Azwin kepada KKM. Semua tu akan dijawab pada last day lah, yang hala 7 tu, kawalan. Okey, sebab kawalan kami ni terlalu meluas, NIR, jadi kita akan tengok priority lah. Jadi tuan-tuan dah probably imagine lah macam mana kerja kami di KKM. Okey, saya ingin menjemput Dr. Didi untuk menyampaikan sedikit penghargaan kepada Encik Azwin lah. Segala hormatnya dipersilakan.